Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 7.1a pada muka surat 202 sehingga 203. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Data di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 50 orang murid yang datang ke sekolah dari rumah mereka. Masa yang dicatatkan dalam minit terdekat. Bina satu jadual kekerapan supaya bilangan kelas menjadi 5. Kemudian nyatakan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Diberi dalam soalan bahawa bilangan kelas adalah sama dengan 5. Jadi, kita kena tentukan saiz selang kelas dahulu. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, saiz selang kelas akan sama dengan nilai data terbesar tolak nilai data terkecil, kemudian dibahagi dengan bilangan kelas. Apabila kita teliti data-data dalam jadual, didapati bahawa nilai data yang terbesar adalah 49, manakala nilai data terkecil adalah 1. Oleh itu, saiz selang kelas akan sama dengan 49 tolak dengan 1, bahagi dengan bilangan kelas yang dikendaki iaitu 5. Jawapan adalah sama dengan 9.6. Ini perlu dibundakan menjadi 10. Jadi, untuk menentukan kelasnya, bagi kelas pertama, kita akan mula dengan 1. Untuk menentukan kelas-kelas ini, kita boleh tentukan semua nilai di sebelah kiri setiap selang kelas dahulu. Di mana kalau kita mulakan dengan 1 untuk selang kelas pertama, maka untuk selang kelas yang kedua, ia akan sama dengan 1 tambah dengan saiz selang kelas 10, iaitu 11. Kemudian 11 ditambah dengan saiz selang kelas 10 akan dapat 21. 21 ditambah lagi dengan 10 menjadi 31 dan 31 ditambah dengan 10 akan menjadi 41. Oleh itu, untuk selang kelas yang pertama ia merupakan dari 1 sehingga 10. Yang kedua adalah 11 hingga 20 dan seterusnya. Kemudian kita akan tentukan kekerapan bagi setiap selang kelas. Untuk kekerapan bagi selang kelas yang pertama, kita kena cari data yang merupakan nombor 1 hingga 10. Jadi kita bilang ada berapa. Jadi terdapat 9 nombor dalam selang kelas ini. Kemudian kita tentukan nombor-nombor dalam selang kelas yang kedua, iaitu nombor 11 hingga 20. Terdapat 20 data dalam selang kelas ini. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan kekerapan untuk selang kelas yang seterusnya, iaitu 13, 7 dan 1. Sebelum kita teruskan, kita boleh tambahkan semua nilai kekerapan ini dan lihat adakah ia adalah sama dengan 50. Kemudian kita akan tentukan had bawah bagi setiap selang kelas. Kita dah belajar bahawa had bawah ialah nilai terkecil dalam setiap selang kelas. Jadi untuk selang kelas pertama, nilai terkecilnya adalah 1, maka had bawah adalah 1. Untuk selang kelas kedua, nilai terkecil adalah 11, maka had bawah ialah 11. Dengan mengulangi langkah yang sama, maka had bawah untuk kelas yang seterusnya merupakan 21, 31 dan 41. Seterusnya, kita tentukan had atas bagi setiap selang kelas. Kita dah belajar bahawa had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Oleh itu, untuk kelas pertama, nilai terbesarnya adalah 10, maksudnya had atas adalah 10. Bagi selang kelas yang kedua, nilai yang terbesar adalah 20, maka had atas adalah 20. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan had atas bagi selang kelas yang berikutnya, iaitu 30, 40 dan 50. Sekarang kita akan tentukan titik tengah bagi setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, titik tengah akan sama dengan had bawah tambah dengan had atas, kemudian dibagi dengan 2. Oleh itu, untuk menentukan titik tengah kelas pertama, kita tambahkan had bawah dengan had atas, iaitu 1 tambah dengan 10, kemudian bahagi 2. Jawapannya adalah sama dengan 5.5. Seterusnya, untuk titik tengah bagi kelas kedua, had bawah 11 tambah dengan had atas 20, kemudian dibahagi dengan 2, akan sama dengan 15.5. Dengan mengulangi langkah kerja yang sama, kita boleh dapatkan titik tengah bagi kelas-kelas yang berikutnya, iaitu 25.5, 35.5 dan 45.5. Seterusnya kita akan tentukan sempadan bawah bagi setiap selang kelas.
Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan bawah adalah sama dengan had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas itu, kemudian dibahagi 2. Sekarang kita lihat selang kelas yang pertama. Had atas sebelum kelas ini sebenarnya adalah sifar. Jadi kita ambil had atas itu, iaitu sifar, tambah dengan had bawah kelas itu, iaitu 1, dibahagi 2 akan sama dengan sifar puluhan 5. Sempadan bawah bagi kelas kedua pula, kita kena rujuk kepada had atas bagi kelas sebelumnya, iaitu 10, ditambah dengan sempadan bawah kelas itu sendiri, iaitu 11, kemudian bahagi 2, jawapan adalah 10.5. Dengan mengulangi langkah-langkah yang sama, kita akan dapat sempadan bawah bagi setiap selang kelas yang berikutnya, iaitu 20.5, 30.5, dan 40.5. Akhir sekali, kita akan tentukan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas adalah sama dengan had atas kelas itu, tambah dengan had bawah kelas selepasnya, kemudian dibahagi 2. Oleh itu, untuk selang kelas yang pertama, had atas kelas itu adalah 10, ditambah dengan had bawah selang kelas berikutnya, iaitu 11, dibahagi 2 akan sama dengan 10.5. Sempadan atas bagi kelas yang kedua pula adalah had atasnya, iaitu 20, ditambah dengan had bawah kelas seterusnya, iaitu 21 dibahagi 2. Jawapan adalah 20.5. Dengan mengulangi langkah-langkah yang sama, kita boleh dapatkan sempadan atas bagi kelas-kelas berikutnya, iaitu 30.5, 40.5, dan akhir sekali 50.5. Soalan 2. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan jisim dalam kilogram bayi yang baru lahir di sebuah hospital dalam 1 bulan. Nyatakan titik tengah had bawah, had atas, sempadan bawah, sempadan atas, dan kekerapan longgokan bagi data tersebut. Langkah pertama, kita akan tentukan titik tengahnya. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, titik tengah adalah sama dengan had bawah tambah had atas dibahagi 2. Oleh itu, titik tengah untuk kelas yang pertama adalah sama dengan had bawah 2.0 tambah dengan had atas 2.4 dibahagi 2, jawapan adalah 2.2. Kemudian untuk titik tengah kelas yang kedua dengan menggunakan rumus yang sama adalah sama dengan had bawah 2.5 tambah dengan had atas 2.9 dibahagi 2, jawapannya ialah 2.7. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan titik tengah bagi kelas-kelas berikutnya, iaitu 3.2, 3.7, dan 4.2. Kedua, kita akan tentukan had bawah bagi setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada selang kelas jisim yang diberikan dalam jadual, maka had bawah untuk setiap kelas itu adalah seperti jawapan di bawah. Ketiga, kita nak tentukan had atas. Kita dah belajar bahawa had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada selang kelas jisim dalam jadual yang diberikan, had atas adalah seperti yang disenaraikan di bawah ini. Seterusnya, kita nak tentukan sempadan bawah. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan bawah adalah sama dengan had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas itu dan dibahagi dengan 2. Untuk menentukan sempadan bawah bagi kelas pertama, kita perlu tentukan had atas kelas sebelumnya dahulu, iaitu selang kelas sebelum kelas pertama sebenarnya adalah 1.5 sehingga 1.9. Oleh itu, had atas bagi kelas sebelumnya 1.9 ditambah dengan had bawah kelas pertama 2.0, kemudian dibahagi 2 akan sama dengan 1.95. Seterusnya, untuk sempadan bawah bagi kelas kedua, ia akan sama dengan had atas bagi kelas sebelumnya 2.4 ditambah dengan had bawah kelas kedua 2.5 dibahagi 2, jawapannya ialah 2.45. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan sempadan bawah bagi kelas-kelas berikutnya, iaitu 2.95, 3.45 dan 3.95. Kemudian kita akan tentukan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas adalah sama dengan had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepasnya dibahagi 2. Dengan merujuk kepada selang kelas pertama, sempadan atasnya akan didapati dengan mengambil had atas bagi kelas itu 2.4 ditambah dengan had bawah kelas selepasnya 2.5, kemudian dibahagi 2. Jawapannya ialah
2.45. Seterusnya, sempadan atas bagi kelas kedua akan sama dengan had atas kelas itu 2.9 tambah dengan had bawah selang kelas seterusnya 3.0 dibahagi 2, jawapan adalah 2.95. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan sempadan atas bagi kelas-kelas yang berikutnya, iaitu 3.45, 3.95 dan 4.45. Akhir sekali, kita akan tentukan kekerapan longgokan untuk data ini. Untuk mendapatkan kekerapan longgokan, kita cuba senaraikan kekerapan bagi setiap selang kelas dahulu di sebelah kirinya, iaitu 9, 15, 24, 20 dan 10. Kita tahu bahawa kekerapan longgokan bagi suatu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Caranya senang sahaja. Untuk kelas pertama ini, kita hanya salin sahaja kekerapan pertama ini, iaitu 9. Kemudian, 9 ini kita tambah dengan kekerapan selang kelas kedua, iaitu 15. Oleh itu, 9 tambah dengan 15, jawapannya adalah 24. Seterusnya, 24 ini akan ditambah dengan 24 di bawah ini, menjadikan jawapannya adalah 48. Dengan mengulangi langkah-langkah yang sama, kita boleh dapatkan kekerapan longgokan bagi selang kelas yang berikutnya. Inilah jawapannya. Soalan 3. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan jumlah jam tidur dalam sehari bagi sekumpulan pekerja di sebuah kilang. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 20 orang pekerja pada paksi mencancang, bina histogram dan poligon kekerapan pada graf yang sama bagi mewakili data tersebut. Untuk membina histogram, kita memerlukan sempadan bawah dan sempadan atas. Untuk membina poligon kekerapan pula, kita memerlukan nilai titik tengah. Ini bermaksud kita perlu bina satu jadual kekerapan. Pertama, kita akan cari titik tengah untuk setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, titik tengah adalah sama dengan had bawah tambah had atas dibahagi 2. Oleh itu, untuk titik tengah bagi selang kelas yang pertama, ia akan sama dengan had bawah 4.05 tambah dengan had atas 5.04 dibahagi 2, jawapan adalah 4.545. Kita ulangi langkah yang sama untuk mendapatkan titik tengah bagi selang kelas yang berikutnya. Kemudian kita akan tentukan sempadan bawah bagi setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan bawah adalah sama dengan had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas itu, kemudian dibahagi dengan 2. Untuk ini, kita perlu tentukan selang kelas sebelum kelas yang pertama, iaitu ia akan sama dengan 3.05 sehingga 4.04. Dengan itu, sempadan bawah bagi selang kelas yang pertama akan sama dengan had atas bagi kelas sebelumnya 4.04 ditambah dengan had bawah kelas itu 4.05 dibahagi 2, jawapan adalah 4.045. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan sempadan bawah bagi selang kelas yang lain seperti dalam jadual. Akhir sekali, kita akan tentukan sempadan atas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, sempadan atas adalah sama dengan had atas kelas itu ditambah dengan had bawah kelas lepasnya kemudian dibahagi 2. Oleh itu, sempadan atas bagi selang kelas yang pertama akan sama dengan had atas kelas pertama 5.04 ditambah dengan had bawah selang kelas seterusnya 5.05 dibahagi 2, jawapan adalah 5.45. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan sempadan atas bagi selang kelas yang lain seperti dalam jadual. Sekarang kita akan membina histogram. Untuk membina histogram, label pada paksi mencancangnya adalah kekerapan, iaitu bilangan pekerja. Telah dinyatakan dalam soalan bahawa, skala pada paksi mencancang adalah 2 cm kepada 20 orang pekerja. Itu sebab kita labelkan setiap 2 cm di sini dengan 20, 40, 60, 80 dan 100. Kemudian, skala pada paksi mengufuk pula adalah 2 cm mewakili 1 jam. Jadi pada paksi mengufuk, setiap 2 cm kita akan label dengan sempadan kelasnya. Bermula dengan sempadan bawah yang pertama, 4.045, kedua, 5.045, 6.045, 7.045, 8.045, 9.045, 10.045,
10.45 dan terakhir adalah sempadan atas yang terakhir 11.45. Kemudian kita akan lukiskan palang untuk mewakili setiap selang kelas tersebut, di mana tinggi bagi palang yang pertama adalah berkadaran dengan kekerapan yang pertama, iaitu 2. Maksudnya, tinggi bagi palang pertama adalah sama dengan kekerapan 2. Perhatikan bahawa palang itu adalah antara nilai 4.045 sehingga 5.045. Seterusnya kita akan lukis palang-palang yang berikutnya dengan ketinggian yang berkedaran dengan kekerapan 4, 22, 64, 90, 14 dan 2. Pastikan lebar bagi setiap palang yang dilukiskan itu adalah sama saiz. Kemudian kita akan membina poligon kekerapan pada graf yang sama berdasarkan histogram yang telah dilukis. Langkah pertama, kita akan tandakan titik tengah pada atas setiap palang. Kemudian, kita perlu tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir, di mana kekerapannya adalah sama dengan sifar. Maka, poligon kekerapan akan terbentuk apabila kita lukis garis lurus yang menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelahan. Inilah jawapannya. Soalan 4. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan tinggi dalam meter, pokok tebu atau juga dikenali sebagai ini yang diambil dari ladang. Wakilkan data tersebut kepada poligon kekerapan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 meter pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 batang tebu pada paksi mencancang. Untuk membina poligon kekerapan tanpa bantuan histogram, kita perlu tentukan titik tengahnya. Dengan itu, kita kena bina jadual kekerapan baharu. Dalam jadual baharu tersebut, kita kena tambahkan satu selang kelas sebelum kelas pertama, iaitu sifar hingga sifar 9, dan juga satu selang kelas selepas kelas terakhir, iaitu 7.0 hingga 7.9, di mana kekerapan ataupun bilangan batang tebu di sini untuk kedua-dua selang kelas yang ditambahkan ini adalah sama dengan sifar. Seterusnya, kita akan menentukan titik tengah untuk setiap selang kelas. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, titik tengah akan sama dengan had bawah tambah dengan had atas dibahagi 2. Oleh itu, titik tengah untuk selang kelas pertama akan sama dengan sifar tambah sifar 9 dibahagi 2. Jawapan adalah sifar 45. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh dapatkan titik tengah untuk selang kelas yang lain seperti dalam jadual. Sekarang kita akan bina poligon kekerapan. Langkah pertama, kita akan labelkan paksi mencancang dengan kekerapan, iaitu bilangan batang tebu. Dengan merujuk kepada skala yang diberikan dalam soalan, skala pada paksi mencancang adalah 2 cm kepada 10 batang tebu. Itu sebab skala pada paksi kekerapan di sini adalah dilabel dengan sifar 10, 20, 30, 40 dan 50. Manakala pada paksi mengufuk, skala yang digunakan adalah 2 cm kepada 1 meter. Ini bermaksud setiap 2 cm, kita akan labelkan paksi mengufuk ini dengan titik tengah yang telah dicari, iaitu sifar 0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 4.45, 5.45, 6.45, dan 7.45. Kemudian kita akan tandakan titik tengah pada graf dengan kekerapan yang sepadan. Maksudnya, untuk titik tengah yang pertama, sifar 0.45, kekerapannya adalah sifar. Bagi titik tengah yang kedua, 1.45, kekerapannya adalah 25. Kita ulangi langkah yang sama untuk dapatkan tanda titik tengah yang berikutnya. Langkah terakhir, kita akan sambungkan setiap titik tengah itu dengan garis lurus. Inilah poligon kekerapan yang terbentuk. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.